Di sebuah bandar kecil yang sibuk, terdapat sebuah bangunan tua yang terletak di sudut jalan yang jarang dilalui orang. Bangunan itu dikenali sebagai Rumah Merah, kerana dindingnya yang dicat merah pekat, tetapi kini catnya sudah pudar dan berlumut. Penduduk bandar mengelak dari kawasan itu, terutama pada waktu malam, kerana mereka percaya bangunan itu dihantui oleh jin jahat. Cerita mengenai Rumah Merah telah beredar sejak beberapa dekad. Kisahnya bermula dengan tragedi sebuah keluarga kaya yang pernah tinggal di situ. Pada suatu malam, semua ahli keluarga tersebut ditemui mati dalam keadaan yang mengerikan. Sejak itu, rumah tersebut menjadi kosong dan tiada siapa yang berani mendekatinya. Pada suatu malam yang dingin, Murad, seorang pemuda yang baru pindah ke bandar tersebut, mendengar cerita mengenai Rumah Merah dari rakan sekerjanya. Dia tidak percaya pada kisah-kisah seram dan menganggap semuanya hanya cerita dongeng untuk menakutkan orang. Dengan penuh rasa ingin tahu, dia memutuskan untuk menyiasat sendiri. Malam itu, Murad berjalan menuju Rumah Merah. Suasana sepi dan hanya terdengar bunyi angin yang menderu. Semakin dekat dia dengan rumah itu, semakin kuat perasaan tidak sedap di hatinya. Namun, dia mengabaikan perasaan itu dan terus melangkah masuk. Pintu depan berderit ketika Murad membukanya. Di dalam, suasana lebih gelap dan sunyi. Dia menyalakan lampu suluhnya dan memeriksa setiap sudut rumah. Semuanya kelihatan biasa saja, kecuali sebuah cermin besar di ruang tamu yang masih utuh dan bersih, berbeza dengan keadaan rumah yang kotor dan berdebu. Tiba-tiba, Murad merasa dingin yang aneh di sekelilingnya. Dia berpaling ke arah cermin dan terkejut melihat bayangannya tidak bergerak seperti dirinya. Bayangan itu tersenyum sinis dan melambai kepadanya. Murad melangkah mundur dengan perasaan cemas. Dia coba melarikan diri, tetapi kakinya terasa berat dan tidak dapat bergerak. Terdengar suara bisikan yang sayup-sayup memanggil namanya. Murad! Murad! Kenapa kau datang ke sini? Suara itu makin lama makin kuat, seolah-olah berbisik tepat di telinganya. Murad memandang sekeliling dengan panik, tetapi tidak melihat sesiapa. Tiba-tiba, bayangan di cermin melangkah keluar dari cermin itu dan berdiri di hadapan Murad. Wajahnya berubah menjadi menyeramkan dengan mata merah menyala. Bayangan itu menghulurkan tangan dan menyentuh bahu Murad, membuatkan dia merasa sakit yang amat sangat. Dengan sisa-sisa tenaganya, Murad menjerit dan coba melarikan diri. Dia berlari keluar dari rumah itu dengan nafas terengah-engah. Setibanya di luar, dia menoleh ke belakang dan melihat rumah itu gelap seperti sedia kala. Tiada tanda-tanda sesuatu yang aneh telah berlaku. Sejak malam itu, Murad sering mengalami mimpi buruk dan merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Dia tidak pernah lagi berani mendekati Rumah Merah. Penduduk bandar terus menceritakan kisah seram tentang rumah itu. Tetapi kini mereka mempunyai satu lagi cerita yang lebih menyeramkan. Cerita tentang pemuda yang melihat bayangannya sendiri keluar dari cermin. Beberapa bulan berlalu dan Murad semakin terganggu dengan mimpi-mimpi buruknya. Dia merasa perlu melakukan sesuatu untuk menghentikan gangguan tersebut. Murad mencari bantuan daripada seorang ahli paranormal terkenal bernama Pak Karim. Pak Karim dikenali kerana kehebatannya dalam mengusir jin jahat dan menyelesaikan misteri seram. Pak Karim bersetuju untuk membantu Murad dan mereka berdua kembali ke Rumah Merah pada suatu malam yang gelap. Pak Karim membawa beberapa peralatan ritual dan bahan yang diperlukan untuk mengusir jin jahat. Mereka memasuki rumah itu dengan hati-hati, dengan Pak Karim memberi arahan agar Murad tidak menyentuh apa-apa tanpa izinnya. Pak Karim mula membuat persiapan di ruang tamu, di hadapan cermin besar yang menjadi punca masalah Murad. Dia menyalakan beberapa lilin dan mula melantunkan mantera. Suasana semakin tegang dan Murad merasakan dingin yang aneh-aneh menyelubungi mereka. Tiba-tiba, lilin-lilin tersebut padam dengan sendirinya dan suara bisikan yang pernah didengari Murad mula kedengaran lagi. Murad, Murad, kenapa kau datang lagi? Suara itu semakin kuat dan menyeramkan. Pak Karim terus melantunkan mantera dengan lebih kuat, cuba untuk mengusir jin jahat tersebut. Bayangan di cermin mula bergerak lagi, kali ini dengan lebih agresif. Bayangan itu melangkah keluar dari cermin dan menyerang Pak Karim. Ahli paranormal tersebut jatuh telepok ke lantai, terkejut dengan kekuatan jin tersebut. Murad cuba membantu Pak Karim bangun, tetapi bayangan itu menghalangnya dengan memegang erat tangannya. Pak Karim dengan sisa-sisa tenaga yang ada melemparkan serbuk putih ke arah bayangan tersebut. Bayangan itu menjerit dan menghilang seketika, memberi peluang kepada Pak Karim untuk menyelesaikan ritualnya.
Dia melantunkan mantra terakhir dan menyalakan kembali lilin-lilin yang padam. Suasana kembali tenang, tetapi Murad dan Pak Karim tahu bahawa jin jahat itu belum sepenuhnya pergi. Pak Karim memberi amaran kepada Murad bahawa jin tersebut sangat kuat dan mungkin memerlukan lebih dari satu ritual untuk mengusirnya sepenuhnya. Mereka keluar dari rumah itu dengan perasaan lega tetapi juga cemas. Pak Karim berjanji akan kembali dengan lebih banyak persiapan dan bantuan untuk mengakhiri gangguan tersebut sekali dan untuk selamanya. Murad walaupun takut, bersetuju untuk terus bekerjasama dengan Pak Karim demi keselamatannya sendiri. Beberapa hari kemudian, Pak Karim kembali dengan seorang rakan seperjuangannya, Cik Siti, yang juga seorang ahli paranormal. Mereka berdua telah membuat persiapan yang lebih rapi dan membawa lebih banyak peralatan. Murad sekali lagi menemani mereka ke Rumah Merah. Kali ini, mereka bukan sahaja melakukan ritual di ruang tamu, tetapi juga di setiap sudut rumah tersebut. Mereka mendapati bahawa jin jahat itu bukan satu, tetapi beberapa jin yang terperangkap di dalam rumah tersebut sejak tragedi keluarga dahulu. Cik Siti dan Pak Karim bekerjasama dengan mantap, melantunkan mantra dan melakukan ritual di setiap bilik. Di tingkat atas rumah itu, mereka menemui bilik yang paling menyeramkan. Bilik itu dipenuhi dengan perabot lama yang berdebu dan sebuah katil besar di tengah-tengah bilik. Di atas katil terdapat kesan darah yang sudah kering, mengingatkan mereka tentang tragedi yang pernah berlaku di situ. Pak Karim dan Cik Siti mula melantunkan mantra dengan lebih kuat, cuba mengusir jin-jin yang masih tinggal di rumah itu. Tiba-tiba, pintu bilik tertutup dengan sendiri dan mereka terperangkap di dalam. Suasana menjadi semakin menakutkan apabila jin-jin tersebut muncul satu persatu menyerang mereka dengan ganas. Murad yang ketakutan cuba membuka pintu tetapi gagal. Dia melihat Pak Karim dan Cik Siti bertarung dengan jin-jin tersebut menggunakan segala kekuatan dan ilmu yang mereka miliki. Dengan tekad yang kuat, Murad memberanikan diri untuk membantu. Dia mengambil sebotol air suci yang dibawa oleh Pak Karim dan menyemburkannya ke arah jin-jin tersebut. Jin-jin itu menjerit kesakitan dan mula melemah. Pak Karim dan Cik Siti mengambil peluang tersebut untuk melantunkan mantra terakhir mereka dengan penuh semangat. Jin-jin itu akhirnya menghilang satu persatu, meninggalkan suasana bilik yang tenang, tetapi penuh dengan kesan pertarungan yang sengit. Pintu bilik terbuka dengan sendirinya, dan mereka bertiga melangkah keluar dengan perasaan lega. Mereka tahu bahawa perjuangan mereka belum berakhir sepenuhnya, tetapi mereka telah membuat kemajuan yang besar dalam mengusir jin-jin tersebut. Pak Karim berjanji untuk kembali lagi jika diperlukan dan Murad berterima kasih kepada mereka berdua kerana membantu. Sejak malam itu, Murad tidak lagi diganggu oleh mimpi-mimpi buruk. Dia merasakan ketenangan yang lama tidak dirasainya. Rumah Merah kini dibiarkan kosong, tetapi penduduk bandar tidak lagi terlalu takut untuk mendekatinya. Mereka tahu Murad, Pak Karim dan Cik Siti telah berjaya mengusir kebanyakan jin jahat yang menghuni rumah itu. Namun, Rumah Merah terus berdiri di sudut jalan, menyimpan rahsia gelapnya, menunggu mangsa seterusnya yang berani mencabarnya. Cerita mengenai jin-jin di rumah itu tetap menjadi legenda di bandar tersebut, menjadi peringatan kepada sesiapa yang berani mencabar hadiran mereka.